Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. So first of all, Pika nak ucapkan terima kasih kepada korang yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan pada korang yang baru saja singgah ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. So tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah kali ini, yang mana Pika akan ceritakan tentang kisah seram berkaitan dengan keranda terbang. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Untuk kisah kali ni, sebenarnya minggu lepas Pika ada upload kisah seram dekat Jalan Bukit Putus tu kan. Dan pada masa tu ada beberapa komen ni yang mengatakan ada benda yang Pika tertinggal dekat situ. Yang mana dulu dekat Bukit Putus tu pernah ada satu kejadian. Bukan satu lah, maksudnya beberapa orang pernah terjumpa kejadian di mana mereka melihat keranda terbang. Jadi bila Pika baca komen tu, Pika rasakan macam kisah keranda terbang ni adalah something yang sangat menarik. So daripada situ Pika pun try lah Google berkaitan dengan keranda terbang. So bila Pika cari, rupanya dekat Malaysia dulu pernah heboh tentang satu kejadian yang mana penduduk di sekitar Muar pernah melihat keranda terbang. Dan kejadian ni pernah masuk dalam newspaper pada tahun 1971. So benda ni lah yang Pika nak kongsikan dengan korang pada hari ini. Mengikut keratan akhbar daripada Berita Harian pada tarikh 6 Februari 1971, sebenarnya dalam kejadian ni ada beberapa orang ni yang melihat keranda terbang di sekitar Muar. Yang pertama yang berlaku adalah semasa ada seorang pakcik ni yang berbangsa Cina, yang merupakan seorang driver taksi. Masa dia tengah duk memandu kereta tu kan, tengah memandu taksi tu, sekali dia ternampak satu macam lintasan lah kot depan mata dia ke, tapi yang penting dia nampak keranda terbang pada waktu maghrib dekat kawasan Muar tu. Dan dalam kejadian tu, mengikut laporan tu, pakcik Cina ni tadi dia nampak keranda terbang tu di sekitar Jalan Temenggung Ahmad dekat Parit Jawa. Rupa-rupanya bukan pakcik Cina tu seorang yang nampak keranda terbang tu pada hari tu, sebab dia nampak keranda terbang tu pada waktu maghrib. Dan sekitar malam, dalam pukul 11 malam macam tu pula, ada lagi beberapa orang penduduk kampung ni yang melihat benda sama dekat kawasan kampung mereka tu. Ada yang melihat keranda terbang tu dekat kawasan Parit Bakar Laut, dan ada juga di Parit Limbung dan juga Parit Nipah. So maksudnya dekat sini, dekat kawasan-kawasan Muar tu lah. Mungkin kalau korang kat sini orang Muar, korang tahu kot nama-nama tempat yang Pika sebutkan tu tadi. Jadi disebabkan keadaan tu agak gempar pada masa tu, sebab bukan seorang dua yang nampak keranda terbang tu, tapi ada beberapa orang yang nampak benda tu, especially semasa mereka berjalan pada waktu maghrib ataupun pada waktu malam. Korang kena imagine, pada tahun 1971 kereta motosikal ni tak banyak, dan kebanyakan antara kita kalau nak pergi kampung ke kampung pun kebiasaannya, kalau kita tengok dalam movie lama-lama kan, kebiasaan mereka macam berjalan macam tu. Mungkin dalam situasi tu pun sama lah kot. Jadi bila dia orang tengah duk berjalan ramai-ramai ni kan, sekali nampak benda tu terbang depan mata. So, disebabkan oleh ramai yang melihat keranda terbang pada waktu tu, jadi ramai budak-budak kecil ke, yang remaja ke, ataupun mana-mana orang pun jadi tak berani untuk keluar selepas waktu maghrib sampailah ke tengah malam. Sebab mereka takut yang mereka akan terjumpa keranda terbang tu. Jadi daripada kejadian ni, ramai orang yang buat andaian masing-masing lah. Ada yang kata mungkin benda tu adalah makhluk halus, dan ada juga yang kata berkemungkinan ada seseorang ni tengah menuntut ilmu. Selain daripada itu juga, ada juga beberapa orang, biasalah kan bila ada kejadian macam ni akan ada pihak yang percaya dan ada juga pihak yang takkan percaya. So beberapa orang yang tak berapa nak percaya sangat dengan kejadian keranda terbang ni pun, mereka mula melakukan siasatan sendiri. So dalam kejadian ni adalah kan satu kumpulan ke dua kumpulan macam tu, yang mana mereka ni nak tengok depan mata baru mereka percaya yang keranda terbang ni wujud. So pada waktu malam, kebiasaannya mereka akan stay, okay, untuk melihat sendiri keranda terbang tu depan mata dia orang. Tetapi malangnya mereka tak nampak. Cuma apa yang mereka dapat rasakan pada masa mereka tengah menunggu keranda terbang tu adalah sesekali mereka akan terbau satu bau yang sangat wangi. Jadi selepas mereka ni tiba-tiba terbau sesuatu yang sangat wangi, dan selepas tu pula mereka rasa seram sejuk. Jadi mereka pun terus
decide untuk tak nak tunggu lagi keranda terbang tu sebab mereka dah rasa seram. Dan lepas tu mereka semua pun balik. Lagi satu, ada beberapa penduduk dekat kawasan Jeram Bakri pula, dekat Muar tu, yang melihat keranda terbang ni 2 malam berturut-turut. So maksudnya pada masa tu memang kejadian ni sangat-sangat gempar. Sebab itulah sampai masuk ke dalam newspaper berita harian tu. Macam kes dekat Jeram Bakri tadi, selain daripada mereka melihat keranda terbang tu 2 malam berturut-turut, ada beberapa penduduk yang kongsikan pengalaman mereka masa mereka melihat keranda terbang tu. Yang pertama adalah beberapa orang ni, masa dia orang tengah solat maghrib dekat kawasan surau, masa itulah mereka ternampak keranda terbang ni. Dia kerana terbang tu dia tak ada buat apa pun. Cuma kita kan sebagai manusia biasa, bila korang tengah duk buat apa-apa waktu malam kan, bila korang nampak tiba-tiba terbang kan, of course lah korang akan rasa macam bukan keranda ke terbang tu, which is something yang tak logik lah kalau difikirkan secara logik lah. Tapi kalau kita percaya dengan kewujudan makhluk halus yang untuk menakut-nakutkan kita semua tu, of course lah kan korang akan terus percaya yang keranda tu terbang. Bukan ada magic ke apa, tak ada. Pika rasa benda ni lebih kepada mungkin ada ilmu yang orang cuba tuntut ke, ataupun mungkin juga ada satu makhluk halus ni. Makhluk halus kan dia boleh berupa dalam macam-macam bentuk kan. Dia boleh berupa dalam bentuk family kita sendiri, dalam muka kita sendiri, dan mana-mana bentuk je lah yang dia nak. Dia boleh jadi lembu, kerbau, seladang, gajah, tak kisah apa pun, dia boleh bertukar jadi benda tu. So mungkin pada masa tu dia decide untuk bertukar jadi keranda terbang untuk menakut-nakutkan penduduk kampung tu. Pernah juga ada 2 orang budak perempuan ni, masa tu berusia sekitar 16 tahun. Kalau dalam keratan tu, dia menceritakan selalunya bila setiap kali mereka ni pulang berjalan dekat dalam kawasan kampung kan, biasanya tiap-tiap malam mereka akan pergi belajar tau. Jadi bila on the way balik tu ataupun on the way pergi, tak ada apa-apa pun yang berlaku, kebiasaannya lah. Melainkan bila kejadian tu agak gempar pada masa tu. So pada satu malam ni, diorang pergi belajar dekat rumah kawan-kawan diorang. Lepas tu bila diorang on the way balik dalam sekitar jam 11 malam, sebab benda ni memang selalu berlaku antara waktu maghrib sampai pukul 11 malam. Lepas tu masa diorang tengah duduk jalan-jalan tu kan, sekali benda tu melintas perlahan je depan diorang. Dan lepas tu keranda terbang tu menyusul masuk ke dalam kawasan semak berhampiran. So maksudnya dia macam cross jalan je. Lepas tu hilang daripada pandangan. Walaupun benda tu kita katakan tak seram, tapi cuba korang bayangkan kalau masa korang tengah duduk jalan, benda tu melintas, apa korang nak buat? So tu tadi adalah kisah keranda terbang yang berlaku dekat sekitar Muar pada tahun 1971. Jadi kepada korang dekat sini yang mungkin ada saudara mara yang masih lagi menetap dekat Muar daripada dulu, mungkinlah korang boleh tanya diorang, godek-godek cerita daripada diorang kan. Pernah tak dengar pasal kisah keranda terbang ni, betul ke tidak? Apa dia punya ending kan? Sebab kita nak tahu juga. So mungkinlah korang boleh komen di bawah. Tapi untuk malam ni bukan cerita pasal keranda terbang dekat Muar je yang Pika nak ceritakan, sebab pendek sangat kan. So dekat sini ada juga lagi satu cerita yang Pika ambil daripada newspaper M-Star yang pernah diorang kongsikan tentang kejadian keranda terbang ni. Yang ni memang bagi Pika agak seram jugalah. So that's why Pika rasa aku nak share juga dengan korang semua. Daripada pembacaan Pika tu, Pika nak kongsikan juga cerita ni untuk korang semua. Dan kalau korang nak baca dengan lebih lanjut, boleh terus tekan ke link yang Pika letakkan di bawah. Link daripada mana kisah ni Pika dapat. Tetapi sebelum Pika teruskan dengan video kali ni, Pika nak bagi tahu korang semua yang sebenarnya video kali ini dibawakan khas untuk korang semua oleh Scarlett Whitening by Felicia Angelista. Dan untuk kali ini ada 3 produk baru mereka yang Pika nak introduce dekat korang semua. Yang pertama adalah Body Scrub Coffee. Yang ni Pika seriously sangat suka sebab bau dia adalah bau yang sangat-sangat fresh, dan Pika adalah seorang coffee lover. So bila setiap kali kalau pakai produk ni kan, korang boleh rasakan yang seakan-akan korang ni semua mandi dengan air kopi. Dan lagi best, dia punya scrub ni memberikan instant whitening pada kulit korang. Dan untuk pengetahuan korang, dekat dalam body scrub coffee ni, dia ada glutathione dan juga vitamin E, which is very good for your skin. Dan sekarang selepas beberapa minit, dah agak kering,
So lepas tu terus je basuh ataupun bilas, korang scrub tangan ni sampailah dia habis. Okey, dan lepas tu korang akan tengok perbezaan antara kulit korang yang menggunakan scrub dengan yang tak menggunakan scrub sebelum dan selepas. Tetapi selain daripada body scrub tu, Pika dapat juga yang ni lagi satu, yang ni shower cream. Dan yang ni bau dia lagilah best. Bukan setakat ada bau kopi, tapi dia ada juga bau manis-manis gitu. Macam kopi susu, kopi latte macam tu. Dan last but not least, ini merupakan produk yang tak pernah Pika miss untuk pakai, dan Pika akan bawa produk ni ke mana-mana sahaja Pika pergi. Kalau Pika pergi syuting dekat outdoor, Pika pergi syuting untuk automologi, kereta apa semua pun, Pika akan menggunakan produk ni juga. Yang ni adalah body lotion Jolly. Dan kalau korang scroll dekat dia punya website yang Pika letakkan dekat link dekat bawah, korang akan dapati yang bukan setakat lotion yang ni sahaja, dia ada banyak lagi bau-bau yang lebih menarik. Dan selain tu, sekiranya korang nak dapatkan info ataupun detail yang lebih lanjut tentang produk-produk Scarlett Whitening by Felicia Angelista ni, korang boleh terus pergi ke website diorang yang mana Pika letakkan juga link di bawah. Okay, korang boleh scroll, diorang ada hair care, diorang ada body care, diorang ada face care. Korang tengok mana yang sesuai untuk korang semua dan terus beli, dan pastikan beli yang original. Dan sekiranya korang nak tahu dekat mana nak beli, Pika ada juga letakkan link Shopee dekat bawah. Okey, so sekarang berbalik semula kepada kisah tentang keranda terbang. Tadi Pika dah ceritakan tentang kisah keranda terbang dekat Muar, dan sekarang Pika nak sambung pula dengan satu kisah seram ni yang Pika nak kongsikan dengan korang semua, yang Pika letakkan juga link dia dekat bawah. Dan dalam kisah ni ada beberapa watak yang korang kena kenal. Yang pertama adalah yang menceritakan tentang kisah ni, iaitu Aina, si anak. Yang kedua adalah arwah kepada bapa Aina ni, iaitu Pak Long Yunus. Yang ketiga adalah ibu Aina, iaitu Kak Zizah. Dan yang keempat adalah ayah saudara kepada Aina ataupun adik-beradik kepada Pak Long Yunus ni, iaitu Pak Ucu. Dan untuk pengetahuan korang, arwah kepada ayah Aina ni merupakan seorang dukun ataupun bomoh yang sangat-sangat terkenal di sekitar Dungun. Dan Pak Ucu dia ni pula merupakan seorang bomoh juga yang terkenal, tetapi dia ni tinggal dekat Tumpat Kelantan. Cerita ni memang sangat menarik dan memberikan banyak pengajaran. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita teruskan dengan kisah Aina kali ni. Untuk pengetahuan korang, dalam kisah kali ini, Aina bagi tahu yang ayah dia ni merupakan seorang bomoh yang sangat terkenal. Tadi Pika dah bagi tahu kan. Dan kebiasaannya bomoh-bomoh ni memang dia ada memakai beberapa jenis ilmu lah. Tapi Pika tak boleh nak cakap lah ilmu lah apa, sebab dia tak ada mention pun dekat situ kan. Cuma korang tahulah kebiasaannya ilmu apa yang diamalkan oleh bomoh-bomoh yang sangat terkenal ni. Bila terkenal maksudnya dia ada power. Power tu mungkin ada something lah tu kan, yang menarik tentang Tok Bomoh ni. So dalam kisah ni, pada malam tu sekitar 11 malam, Aina dan juga keluarga dia ni dapat dengar bunyi seperti burung hantu yang sangat kuat. Dan bunyi burung hantu ni terlampau kuat sampaikan dia orang rasakan yang macam burung hantu tu berada dekat atas bumbung rumah dia orang. Selain daripada bunyi burung hantu tu, mereka satu keluarga ni juga dapat dengar bunyi seperti salakan anjing yang sangat-sangat kuat dan non-stop. Sampailah Pak Long Yunus ni sesak nafas sekitar jam 2 pagi. Pada masa tu, masa arwah ayah dia orang ni tengah duk sakit kan, tengah tenat. Okey. Pada jam 2 pagi semua tu sesak nafas. Pada masa tu memanglah semua ahli keluarga ni berkumpul dekat sekeliling si arwah ni tadi. Dan bila selepas si arwah ni menghembuskan nafas, mereka semua pun meratapilah kematian si arwah ni. Dan pada masa tu salah seorang daripada ibu saudara Aina ambillah satu kain ni kan. Lepas tu dia tutuplah mayat jenazah si arwah tu. Maksudnya dia ambil kain, lepas tu dia pun tutup badan dengan tutup muka. Biasalah kan kalau orang meninggal kita akan tutup muka, betul tak? Dan pada masa itulah tiba-tiba je ada sesuatu seperti angin yang sangat kuat menerpa masuk ke dalam rumah dia orang daripada tingkap. Sebab kata Aina, tingkap tu terbuka dengan sendiri dan angin tu macam seolah-olah ada something zap masuk macam tu.
Selain daripada angin yang kuat tu tadi juga, tiba-tiba dekat langit bunyi satu guruh dan juga petir yang sangat kuat yang membuatkan semua orang dekat dalam rumah tu terkejut sangat-sangat. Tapi walaupun mereka terkejut dan dalam keadaan ketakutan, mereka seperti sudah pun bersedia dengan keadaan macam tu. Sebab mereka tahu yang masa hidup si arwah ni, dia ada banyak mengamalkan ilmu-ilmu. Kan Tok Bomoh kan. Jadi mereka semua ni dah pun well prepared lah orang kata. Yang mereka tahu bila ayah diorang ni meninggal ke macam mana kan. Memang akan ada satu jenis gangguan yang akan berlaku. Kebiasaannya mungkinlah disebabkan oleh kan, maaf nak cakap lah, mungkin ada belaan si arwah ke macam mana kan, yang nak cari saka ke, yang tu wallahualam lah, tak tahu. Cuma dalam kejadian ni memang diorang semua ni dah pun ready yang mungkin ada banyak sangat gangguan-gangguan yang akan berlaku pada malam kematian si arwah ni tadi. Tetapi dalam keadaan ketakutan apa semua tu kan, adik lelaki si Aina ni pun terpaksalah bangun sebab adalah family member yang mana-mana bagi tahu dekat adik Aina ni, adik lelaki dia ni, untuk pergi bagi tahu dekat orang kampung yang ayah dia ni dah pun meninggal dunia. Jadi walaupun adik laki dia ni dalam keadaan ketakutan, dia pun pergilah ambil motosikal dia. Lepas tu dia pun pergilah bagi tahu dekat orang-orang kampung ni. Dan selepas 10 minit dia pergi, lepas tu datanglah orang-orang kampung ni tadi. Sebab dah diberitahu kan yang ayah dia ni dah pun meninggal dunia. Dan dapat dilihat daripada wajah orang-orang kampung ni pun dalam keadaan ketakutan, dan masing-masing pada masa tu mulut diorang ni terkumat-kamit tau, tengah membaca ayat-ayat Al-Quran. Pada masa sama juga adalah seorang penduduk kampung ni bagi tahulah dekat ibu Aina ni selaku isteri kepada si arwah ni. Dia kata, sudahlah kan, apa dah jadi ni, hantu arwah laki kau dah mula buat gangguan ni. Macam tu lah dia bagi tahu kan. Lepas tu pakcik yang sama juga bagi tahu masa dia orang dapat tahu yang arwah ni meninggal dunia, okey, mereka pun teruslah berjalan menuju ke arah rumah Aina ni, ke rumah arwah tu. Dan pada masa itulah mereka nampak ada satu makhluk ni setinggi pokok kelapa. Mungkin kita panggil hantu tinggi tu kan, hantu galah korang panggil. Dia orang nampak benda tu tengah duduk berdiri dekat tepi jalan tu. Dan pada masa itulah dia mula tahu yang mungkin ini hanyalah satu permulaan sahaja, permulaan gangguan daripada makhluk-makhluk belaan si arwah ni tadi. Lepas tu kan, masa tu orang kampung ni tengah on the way nak naik dalam rumah tau, nak masuk dalam rumah, baru nak buka slipper macam tu lah, tengah duk kalut apa semua tu kan. Dan pada masa tu lah diorang ni terkejut yang selepas jali tu bagi tahu nampak ada makhluk setinggi pokok kelapa tu, sekali mereka nampak ada keranda terbang tau, tengah duk terawang-awang datang menuju ke arah rumah si Aina ni. So penduduk kampung ni, korang bayangkan lah, si mati tu ada dekat dalam rumah, lepas tu ada pula keranda terbang dekat luar rumah tu kan. Of course lah diorang semua ni lari dalam keadaan ketakutan. Mereka pun ada setengah tu sampai lari tak sempat nak buka slipper pun, masuk lari dalam rumah ni sebab dalam keadaan yang terlampau takut. Sampailah ada salah seorang pada penduduk kampung ni yang mana dia mempunyai ilmu agama yang agak tinggi jugalah. So pada masa tu dia pun membacalah beberapa ayat yang penting, okay? Dan lepas tu dia suruhlah salah seorang pada penduduk kampung ni untuk azan, untuk memastikan mereka semua ni terlindung daripada gangguan makhluk halus tu semua, makhluk-makhluk belaan arwah tu tadi. Mereka baca doa, mereka baca Al-Quran semua, bukanlah mereka berharap dekat doa tu, tetapi sebenarnya mereka meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu yang paling berkuasa dalam alam semesta ni. Yang tu korang kena faham, bukan yang Pika bagi tahu. Sebab kadang ada juga antara korang ni salah faham bila Pika cakap baca ayat, baca Al-Quran, korang kata oh benda tu bergantung dekat Al-Quran, bukan pada Allah. Tidak. Sebenarnya kita baca Al-Quran ke, kita baca ayat apa-apa pun, yang tu sebenarnya adalah satu doa untuk meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Korang kena faham yang tu. Habis dah Pika bebel, harap korang faham dekat sini. Sambung pula dengan kisah tadi. Selepas daripada tu, mereka masuk ke dalam rumah tu kan. Mereka pun teruskan dengan bacaan Yasin. Dan pada masa ni lah Aina bagi tahu yang cuaca dekat luar memang sangat teruk, dengan hujan, dengan petir, dengan guruh semua tu. Lepas tu lampu dalam rumah Aina ni pun kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada. So korang boleh imagine kan keadaan tu macam dalam filem seram gitu. Kemudian dalam keadaan yang tengah orang dalam baca Yasin pun dalam keadaan orang kata cemas, seram macam tu kan, tiba-tiba bapa saudara kepada Aina ni iaitu Pak Ucu pun muncul. Entah daripada mana, yang mulanya dia menghilangkan diri, lepas tu dia muncul, okey.
Dan dia pun bagi tahu sebenarnya dia dah macam lebih kurang macam dia dah nak tahulah yang arwah ayah si Aina ni akan meninggal pada masa tu. Sebab dia kan bomoh juga kan, mungkinlah dia tahu macam mana, tak tahulah itu, wallahu alam. Dia bagi tahu sebenarnya dia lama menghilangkan diri ni sebab dia pergi jumpa dengan tok guru kepada si arwah ni untuk macam buang saka ataupun mungkin macam nak ambil alih makhluk-makhluk makhluk-makhluk yang dibela oleh si arwah ni. Sebab Pak Ucu tu kan bomoh juga kan. So Pak Ucu tu mungkinlah dia adalah orang yang bertanggungjawab untuk ambil makhluk tu. Sama ada ambil ataupun buang terus benda tu, yang tu wallahu alam, Pika tak tahu, tak pasti juga. Tapi yang penting selepas Pak Ucu ni datang, keadaan jadi reda. Maksudnya tak ada lagi gangguan-gangguan tu semua. Pada masa tu jugalah Aina dapat perasan lah penduduk kampung ni, of course lah kan, bila keadaan dah agak reda sikit, okey, adalah macam mata-mata yang memandang, lepas tu gosip-gosip sana, gosip-gosip sini apa semua kan. Dan mereka katakan yang lepas tu mereka pun pergilah tanam, kebumikan lah si arwah ni apa semua. Memang keadaan reda, okey. Dan selepas tu juga adalah beberapa gangguan lagi dalam kampung tu kan. Dan family Aina ni pun pindah lah. Tapi masa tu juga mak si Aina ni pun bagi tahulah arwah ayah dia ni walaupun dia bomoh apa semua, tapi dia nak sangat yang anak-anak dia ni tak ada seorang pun yang mewarisi makhluk-makhluk belaan ayah dia tu, ataupun cuba-cuba untuk menjinakkan diri dalam bidang bomoh apa semua ni. Mak dia tak nak, sebab mak dia takut nanti anak-anak dia pun akan terkena dengan benda-benda yang terjadi dekat arwah ayah dia ni. So daripada sini, apa pengajaran yang korang dapat semua? Diharapkan korang dapat kongsikan dekat Pika di komen di bawah. So apapun itu saja video Pika untuk kali ini. Agak panjang sebenarnya sebab ada 2 kisah kan. So apapun, jangan lupa untuk support Pika, iaitu dengan tekan butang subscribe, like and share, dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Laju pula kali ni kan. So apapun itu saja video Pika untuk kali ini. Jumpa korang lagi in my next video. See you soon. Bye.